Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini saya akan sambung dengan pelajaran topik yang seterusnya. Okey, berdasarkan slide yang telah diuploadkan dalam Island, so kita akan sambung dengan topik 6 berkenaan valuing organizational information. So, dalam topik ini sebenarnya kita akan belajar macam mana kita nak menilai untuk sesuatu maklumat dalam organisasi itu. Adakah maklumat itu penting ataupun tidak? Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okay, dalam chapter ni, learning outcome yang pertama, you guys akan boleh mengenal pasti level-level maklumat, format dan perincian maklumat tersebut. Granularities tu adalah detail ataupun perincian untuk maklumat. You boleh membezakan transitional and analytical information, and then list describe characteristic high quality information, impact of low quality. Okay, organizational information. Okay, dalam sesebuah organisasi, maklumat itu terdapat di mana-mana. Kalau kita ingat balik dalam MGT 162, kita ada jenis 4 level ataupun yang common adalah 3 level management, top, middle and first line manager. Okay, dalam setiap peringkat, 3 peringkat ni, normally semua ada maklumat. Okay, macam mana kita nak menilai maklumat itu penting ataupun tidak yang disampaikan? Adakah kisah ataupun cerita yang disampaikan mulut ke mulut daripada pekerja ke pekerja, adakah dia penting? Ataupun adakah maklumat yang disampaikan melalui surat ataupun announcement dalam website, adakah itu penting ataupun dianggap sebagai satu maklumat yang tidak formal ataupun formal? Itu kita akan belajar dalam chapter ni. Okay, yang kedua, employee must able to obtain and analyze the many different level format dan sebagainya. Okay, dalam maksudnya you guys boleh mengenal pasti maklumat itu penting ataupun tidak. Sebagai contoh, kalau saya katakan esok pelajar UiTM wajib pulang ke kampus, itu maklumat daripada UiTM. Dalam masa yang sama, arahan PKP mengatakan pelajar tidak boleh keluar rumah. Okay, you dapat dua maklumat. Sekarang you kena nilai mana maklumat yang paling penting yang you kena ikut, yang you rasa boleh percaya, daripada UiTM ataupun PKP. Sebab PKP di peringkat negara, arahan daripada peringkat negara, manakala arahan daripada UiTM adalah peringkat universiti. So you kena pasti mana peringkat yang you kena ikut, priority hierarchy of the instruction. Okay, successfully collecting, compiling, sorting and analyzing information can provide tremendous insight into how an organization in performance. Ini lebih kepada macam mana you nak collect data. Okay, ini adalah level and format granularities of the organization information. Okay, granularities ni sebenarnya adalah perincian terhadap perincian maklumat yang you dapat. Okay, sebagai contoh, kalau saya kata pelajar J4BA117 4A ada 17 orang. Okey, maklumat tu dah cukup perinci 17 orang. Tapi bila kata granularities information, dia akan lagi detail. Okey, 17 orang tu berapa lelaki, berapa perempuan. Kalau saya nak granularities lagi, saya nak detail lagi. Okey, lelaki yang asal daripada Johor Bahru, lelaki yang asal daripada Selangor, daripada Melaka. Ataupun saya detailkan lagi, lelaki yang Johor Bahru yang duduk di F1, F2 dan F3. Itu maksudnya perincian ataupun tahap lagi mendalami maklumat berkenaan. Okey, dekat sini level format and granularities organization information ada 3. Yang paling atas sekali adalah information level, kedua information format, yang ketiga adalah information granularities. Kita pergi daripada yang paling bawah, kita pergi bawah naik atas. Okay, kalau you ingat balik bentuk tiga segi ni, sebenarnya bentuk tiga segi ni adalah seperti MGT 162, level of management. Okay, saya tunjuk kalau tak percaya. Sekejap. Okay, saya tak dapat balikkan laptop lepas format. So sistem dia short keyboard lain.
Okey, tak apa. You bayangkan tiga segi ni adalah terbalik. Bentuknya sama. Yang bawah tu adalah information granularity, paling bawah adalah first line manager, tengah adalah middle, atas adalah top. Kita pergi yang paling bawah. Information granularities. Kenapa saya kata yang bawah first line management ni dia punya information granularities, maksudnya bila saya kata granularities maksudnya lagi mendalam. Kenapa kata paling yang first line manager ni mendalam? Okey, kita boleh tengok dekat sini kategori ataupun contoh untuk first line manager ni. Kita boleh tengok dia ada report of salesperson, product, part, sales personnel, all product dan sebagainya. Maksudnya dekat peringkat paling bawah ni, peringkat first line manager ataupun operation manager ni, mereka mempunyai maklumat yang paling terperinci mendalam tentang operasi syarikat ataupun operasi perniagaan daripada A sehingga Z, di mana semua information pekerja tahu. Kalau you ingat balik peringkat yang first line manager dengan operation, kemahiran yang mereka miliki adalah kemahiran operation and tactical ataupun technical skill. Maksudnya dia mempunyai kepakaran ataupun knowledge yang mendalam berkenaan apa yang mereka buat. Kita pergi yang peringkat kedua, information format. Information format ni lebih kepada letter, memo, report, marketing, produk dan sebagainya. Ini adalah middle of management, lebih kepada peringkat supervisor ataupun manager. Yang atas sekali adalah information level. Yang ini adalah individual knowledge, goal, strategi, department dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya level top management, CEO. Okay, kalau kita tengok lagi dari segi perincian. Dari segi perincian, bahagian operation, bahagian first line manager ni, dia mempunyai kepakaran teknikal dan kepakaran operation. Maksudnya dia tahu semua A to Z. Betul saya kata tadi. Okay, lepas tu kita pergi kepada yang middle management. Dia hanya ada letter, memo dan sebagainya. Maklumat yang daripada middle ni, information format ni, mereka memperolehi maklumat tersebut daripada information granularities, daripada operation department ataupun bahagian technical department. Mereka yang belah bawah ni dah habis buat summary of report. Report tu akan diserahkan kepada supervisor ataupun manager. So manager, middle management ni akan mempunyai maklumat yang telah dikompilekan yang mendapat summarize. Okay, middle manager ni dia akan sorting. Maybe dia akan tengok mana yang penting, mana ataupun maklumat yang tidak penting untuk disampaikan kepada top management. Okay, untuk disampaikan kepada top management, normally kalau kita tengok setiap hujung tahun akan ada annual report company, laporan tahunan. Okay, dalam laporan tahunan tu, top management, CEO, mereka tak nak tahu siapakah mereka punya, kalau anda kata sale mencapai 100 juta, siapakah 100 juta salesperson yang berjaya tu. Kalau anda kata company kita mempunyai 1000 orang pekerja, top management ni akan jenuh untuk mengetahui 1000 pekerja. Yang top management mahu tahu adalah individual knowledge, goal dan sebagainya. Dia nak tahu kepakaran pekerja mereka dah sampai tahap mana, prestasi dia sampai mana, revenue, expenses dan sebagainya. Itu adalah level top management. That's why saya kata untuk topik dalam slide ni sebenarnya dia berkenaan dengan, kalau you relatekan balik dengan MGT 162, dia sebenarnya adalah top, middle and first line manager. Kalau you recall balik chapter MGT 162, InsyaAllah kalau you kuasai chapter 162, MGT 162, yang ni tak akan ada masalah. You boleh faham konsep macam mana nak membezakan granularities information tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada the value of transactional and analytical information. Okay, ini adalah contoh gambar transactional information. Yang ini adalah analytical information. Perbezaan antara dua ini, apakah perbezaan dua perkara ni? Kita tengok ke slide yang berikutnya. Okay, untuk transactional information, all information contained with a single business process, unique work, primary purpose to support daily operation tasks. Manakala analytical, organization information and primary purpose support performing managerial analytical tasks. Okay, sebenarnya yang untuk transactional information, sebenarnya ini adalah informasi ataupun maklumat yang kita collect ataupun yang kita dapat melalui
business process harian, daily operation task. Sebagai contoh, making airline reservation. Okay, transactional information ni mostly dia guna pakai dekat level management, first line management ataupun operation management. Kerana di bahagian peringkat operasi, mereka berjalan setiap hari operasi itu. Sebagai contoh sini, bagi airline reservation, setiap hari orang akan buat tempahan tiket. That's why kita kata business process unit of work. Business process unit of work apa? Airline reservation. Ini adalah transactional information ni senang cerita satu aktiviti yang dilakukan setiap hari di dalam peringkat operasi. Manakala analytical information ni adalah kita boleh tengok dia adalah satu proses untuk mengumpulkan data. Tujuannya untuk memberi sokongan dalam memastikan syarikat mencapai prestasi managerial analysis task. Managerial analysis task ni maksudnya adalah pengurusan analisis yang mereka mahu capai. Contohnya kita jadikan contoh UiTM. Saya ambil contoh UiTM. UiTM ingin melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran insaniah ataupun soft skill yang tinggi di dalam bidang curriculum and co-curriculum. So, itu adalah analytical information. Maksudnya UiTM sendiri mahu capai matlamat pelajarnya mempunyai prestasi yang baik dari segi kemahiran dan pelajaran. So dia akan apa yang saya cakap tadi, pelajaran itu adalah managerial analysis task. Kerana untuk membuat sesuatu misi ataupun objektif, UiTM kena membuat satu kajian ataupun satu analisis berkenaan keupayaan pelajar yang kita boleh capai. Kalau you ingat balik MJT 162, kita rujuk kepada SMART. S tu specific, measurable, achievable, SMA, R realistic, T time. Okey, itu yang dimasukkan dengan analisis, managerial analysis task. Okey, kalau dari segi peringkat transition information pula, daily operation task, situ adalah maybe peringkat pensyarah sendiri yang kita akan menjalankan setiap hari. Business process kami adalah menyampaikan, deliver input kepada you guys. Itu adalah daily operation pensyarah. Manakala analytical information tu peringkat, maybe peringkat PR ataupun penolong rektor dan rektor tu sendiri untuk menentukan mana hala tuju UiTM Cawangan Johor, macam tu. Okey, saya tambah sikit. Untuk transactional information, dari segi aspek implementation, dia adalah short term, jangka masa pendek. Daily task operation ni dia boleh bertukar setiap hari. Andai kata hari ini saya kata seperti biasa daily operation kita, pembelajaran kita dalam kelas, tiba-tiba bila ada COVID-19, pembelajaran kita secara online. Itu adalah short term. Manakala analytical information dia adalah long term. Kalau saya kata UiTM nak mencapai satu matlamat di mana dapat melahirkan pelajar yang mempunyai keupayaan dalam soft skill yang tinggi, kemahiran insaniah dan education yang tinggi, itu adalah untuk jangka masa panjang. Okey, ingat, untuk short term dengan long term, normally dalam bisnes kita boleh kategorikannya bawah 5 tahun ataupun atas 5 tahun, ataupun you nak ambil jangka masa 10 tahun ke bawah ataupun 10 tahun ke atas, bergantung kepada management. Itu adalah apakah perbezaan transitional information ataupun analytical information. Saya nak bagi you guys kefahaman macam apakah perbezaan itu. Okay, seterusnya adalah the value timely information. Okay, ini sekarang kita nak membezakan, kita nak menilai maklumat tu dari segi aspek masa. Okay, kalau saya kata, saya bagi contoh dulu sebelum saya bagi detail, saya bagi contoh. Okay, saya kata RM1, RM1 10 tahun lepas boleh mendapatkan kuih sebanyak 5 butir. Tapi RM1 sekarang kita hanya boleh mendapatkan kuih sebanyak 2 butir. Bermakna satu kuih 5 sen. Satu kuih 5 sen. Okey, sekarang maklumat mana yang you rasa valid dari segi masa? RM1 yang memperolehi 5 butir kuih ataupun RM1 yang mempunyai 2 butir kuih? Kita akan guna pakai RM1 2 butir kuih.
maklumat yang paling terkini. Itu dimasukkan dari segi masa. Okey, kalau kita tengok sekarang COVID-19 contohnya ada mengatakan COVID-19 minggu lepas pulih seramai 1,000 orang. Minggu ini COVID-19 pulih seramai 3,000 orang. Tetapi manusia kadang-kadang khilaf, di mana dia tidak sentiasa update info. Dia mengambil info yang pertama itu sebagai info yang sahih, tapi tidak ambil info yang terkini, menyebabkan apabila bercerita kepada pihak demi pihak, informasi itu tidak the value time information tu tak tepat. Okey, sekarang kita akan masuk untuk timely information value. Ada dua jenis, iaitu yang pertama real time information, yang kedua real time system. Kita pergi dulu ke real time information. Okey, real time information ni adalah immediately up to date information, cepat dan sentiasa update. Okey, contoh real time information yang boleh saya bagi contoh di sini adalah sebagai di BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur. Bursa Saham Kuala Lumpur tidak pernah tutup selama 24 jam. Dia akan sentiasa berjalan. You akan tengok setiap minit, setiap saat, setiap 0.01 saat nilai ataupun saham di BSKL akan turun dan naik. Itu adalah real time information. Okay, yang kedua, real time system provide a real time information in response to query request. Yang ini maksudnya many organization use to uncover key corporate transactional information. Okay, maksudnya contoh di sini saya bagi contoh yang you guys boleh faham. Kita real time information system ni maksudnya dia memberi respon tu berdasarkan permintaan, respond to query request. Sebagai contoh, kalau macam tadi real time information, maklumat tu tidak perlu diminta, dia akan diupdate di BSKL, turun naik nilai mata wang. Tapi di real time system, you kena request. Sebagai contoh, kita ambil komplain. Okey, contohnya you pergi ke sebuah hotel. Okey, sebelum selepas you habis menduduki sesebuah hotel, you balik bercuti, you rasa tidak, kepuasan you, satisfaction untuk you stay at the hotel tidak memuaskan. So you nak memberi maklum balas, mengatakan hotel tu sepatutnya menyediakan sekian-sekian dan sebagainya. So you akan buat komplain berdasarkan sama ada melalui website ataupun you call operator. You akan query request, you akan menyatakan masalah, ataupun you nak request something, you nak mengatakan dapat kepampasan dan sebagainya. Okey, response system. Okey, response system ni sebagai contoh, okey, saya relatekan balik dengan IT. Macam tadi real time information, kita boleh tengok BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur. Manakala real time system, dekat sini maybe saya boleh tengok contoh kalau saya nak dapatkan sesuatu maklumat pelajar berkaitan, contoh saya ambil tentang Azmel J4BA117 4A. Saya tengok Azmel ni dalam kelas dia agak slow, maybe dia bermasalah tekanan, dalam kelas diam, tak banyak cakap, prestasi pun makin turun. So saya tidak ada maklumat up to date yang pensyarah boleh akses. So saya request maklumat berkenaan Azmel ni di HEA ataupun di unit pengurusan kolej, di mana saya tanya pada pihak kolej ataupun pihak HEA, bagaimanakah bolehkah saya memperolehi maklumat peribadi Azmel. So pihak HEA ataupun UPK yang akan respon sama ada saya boleh ataupun tidak. Tapi real time information, maklumat tu dia tidak perlu diminta, tak perlu nak dinyatakan, dia memang kena nyatakan. Contoh harga minyak, real time information, turun dan naik global. Sebagai itu contoh sebagai timely information. Kita nak tengok kepentingan dari segi masa. Okey, kita rehat 5 minit. Kita akan sambung slide yang seterusnya. Okey, stay tune. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama.
Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan. Saat luar kawalan, jadi tolonglah pesan. Tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Ku buat kesilapan, ku manusia biasa. Percayalah aku akan berikan tangan jika kau memerlukan. Jadi tolong jangan segan. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini, walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Kau kenal aku siapa, yang dulu bukan aku. Masa tu aku gila, ku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi. Ku rasa macam mimpi, hanyut di realiti. Kesannya hari ini penyakit tiada luka, sakit tiada parut. Sakitnya di kepala, bercelaru mengarut. Tindakan luar biasa, marah terus mencarut. Lupa semua kata, rasa nyawa tercabut. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada. Okey, kita sambung maklumat kita dari segi kualiti. Tadi kita tengok menilai informasi. Tadi kita menilai sesuatu maklumat dari segi masa. Sekarang kita akan tengok menilai sesuatu maklumat dari segi kualiti maklumat itu tersendiri. Okey, aspek yang kita tengok untuk menilai maklumat dari segi kualiti adalah seperti berkenaan accuracy, completeness, consistency, uniqueness and timeliness. Kita tengok satu per satu. Okay, accuracy, all the value correct. For example, is the name spelling correct and dollar amount recording properly. Okay, untuk melihat maklumat dari segi accuracy, kita akan tengok. Okay, contoh kita meletak contoh mak ayah you guys seperti sebelum ni, zaman-zaman mak ayah kita dulu meletakkan nama di balai polis. Sebagai contohnya di surat beranak, contoh kita letakkan nama anak yang nak diletakkan nama tu lah Ahmad Nur Miswari. Tiba-tiba polis meletakkan sebagai Muhammad Nur Miswari. So ketepatan tu tidak tepat. Bermakna orang tu kata Ahmad Nur Miswari, tetapi polis ataupun pencatat nama tu menuliskan Muhammad Nur Miswari. So bermakna accuracy tidak tepat. Ataupun macam mana you guys zaman sekarang ni you nak beli secara online shopping. Selepas you buat payment, okay, seller akan minta maklumat you secara tepat. Accuracy, dia akan minta name, dia akan minta address, dia akan minta postcode, dia akan mintakan phone number. So dia berminta secara accurate. Salah you isi, bermakna you guys
berkenaan you tidak akan dapat sampai ke tangan you guys. Itu maksudnya accuracy, ketepatan. Manakala completeness adalah lengkap, any the value missing. For example, adakah ada satu maklumat yang hilang? Sebagai contoh tadi, macam saya kata, you guys beli barang secara online di Shopee ataupun Lazada dan sebagainya. Lepas you buat payment, dia akan minta maklumat you macam tadi saya kata, nama, phone number, alamat, postcode dan sebagainya. Kalau you tertinggal satu, contohnya you tertinggal alamat, dia tidak akan lengkap. It will be not complete, because kalau you tak letak alamat, macam mana barang tu nak hantar kepada you guys? You hanya letak nombor telefon, nama dan postcode. Tidak ada alamat rumah. Macam mana maklumat tu nak lengkap? Kalau tak lengkap, barang takkan sampai. Maksudnya accuracy kena tepat, kena lengkap, completeness. Lepas tu kita kena consistency. It aggregate or summary information agreement with detailed information. For example, do all the total field equal and true, bla 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 bla. Okay, sebagai contoh kat sini, consistency ni dari segi consistent maklumat tu. Maybe you menjumpakan pelanggan regular customer untuk Shopee. Setiap hari you Shopee ni, time COVID-19 ataupun time COVID-19 ni, you beli Shopee ataupun you menggunakan sistem Food Panda. Maybe dapur you guys tak berasap, setiap hari you guys membeli McD. Okay, kalau accuracy you dah tepat, completeness pun dah lengkap maklumat, consistency, adakah maklumat you guys konsisten? Contohnya hari ni you duduk di rumah A, you berikan alamat rumah A yang accurate and complete. Tiba-tiba dalam seminggu ni you berpindah ke rumah kawan you guys, you duduk rumah kawan selama seminggu di rumah B. You akan memberi maklumat rumah B pula, tapi secara konsisten. Tiba-tiba you beli duduk rumah B sehari, lepas tu you sebalik ke rumah A. Adakah you nak menggunakan maklumat rumah B sebagai maklumat yang kekal ataupun sementara? You kena mention kat situ, you nak maklumat tu sama ada bersifat kekal ataupun bersifat sementara. Konsisten, dari segi konsisten menggunakan maklumat berkenaan. Contohnya kalau macam you guys, sepanjang you berada di dalam UiTM, accuracy, nama you guys Iman, orang panggil Iman, I-M-A-N, bukannya E-M-A-N. So accuracy, ketepatan spelling your name, I-M-A-N. Lepas tu completeness. Okay, bila orang kata completeness, orang dah tahu dah Iman kelas J4BA117 4B. Lepas tu seorang kelas rep untuk 4B dan sebagainya. Maklumat dah lengkap. Okay, konsisten. Tiba-tiba Iman tak nak dah guna nama, menggunakan nama I-M-A-N, Iman. Iman terasa nak dirinya bercahaya. Dia panggil semesta ni Nur. Dalam sehari Nur, tiba-tiba dia kata letak nama panggilan Nur, nak panggil Nur, tiba-tiba hujan je setiap hari. So dia kata macam tak ada ong. So esok ni nak pakai balik nama kepada Iman. So maksudnya tak konsisten. Bila nak perubah sesuatu perubahan, you kena yakin perubahan yang you guys nak buat tu you boleh menggunakan untuk satu jangka masa yang panjang, bukannya sejangka masa yang sehari saja. Maksudnya maklumat tu tak konsisten. Kita nak menilai. Bila kita nak menilai satu maklumat, maklumat tu kena konsisten. Dia kena, kalau kita tengok dari segi maklumat tu dia moderate, mendata saja kan. Okey, lepas tu uniqueness, keunikan. If each transaction entity event represented only information. Maksudnya uniqueness ni dia merujuk kepada maklumat berkenaan. Contoh kalau kita nak cakap pasal contoh uniqueness of accuracy, nama Iman. Completeness, kita dah tahu maklumat lengkap. Consistent, maybe dari segi panggilan nama. Okay, uniqueness ni informasi entity dan sebagainya. Maybe uniqueness of diri Iman tu sendiri. Kalau kita tengok Iman ni jenis yang macam mana, karakteristik Iman tu, itu adalah uniqueness untuk maklumat berkenaan. Okay, kita ambil maklumat IT. Contohnya BSKL. BSKL accuracy ni mesti tepat, tidak akan ada kesalahan mengeja nama syarikat, nama nilai mata wang. Completeness, kalau kita tengok nilai dia sentiasa lengkap. Dia akan memberi nilai bacaan kewangan 3 digit, 0.000. Paling mesti ada 3 digit, tak boleh hilang satu pun digit di belakang. Konsisten, maksudnya nilai tu dia turun naik dia konsisten. Contohnya akan naik 0.01, dia tidak akan ada tiba-tiba naik 1.0. Dia akan terlalu mengejut naik drastik. Dia mesti konsisten naik turun. Dia mesti konsisten maklumat tu. Uniqueness ni pula, transition tu, entity tu mesti
represent untuk maklumat tu butiran tu. Contohnya macam uniqueness, saya kata di BSKL kita menceritakan nilai mata wang Malaysia RM. So uniknya adalah nilai RM tu. Kita tak menceritakan tentang nilai dolar, kita tak menceritakan tentang nilai uh, dinar dan sebagainya. Sebab kita di negara Malaysia, BSKL kita kita meletakkan RM tu sebagai kita punya kayu pengukur duit di Malaysia. Itu adalah unit maklumat tentang keuangan Malaysia. Manakala timeliness adalah information current in respect business requirement. For example, update weekly, daily, hourly. Okay, ini merujuk kepada yang tadi, real time information. Adakah dia immediately ataupun up to date, ataupun adakah you nak menggunakan real time system? Yang this one, ini adalah berkenaan dengan timeliness. You nak guna real time information ataupun real time system. Okay, itu adalah dari segi maklumat from the quality. Okay, sekarang ni contoh untuk the value quality information. Okay, kalau you tengok sini, okay, contoh tadi yang pertama kita kata missing information. Kita tertinggal satu di sini. So ini maksudnya tidak completeness, tak lengkap. Dari segi accuracy, ketepatan, adakah nama ni betul ataupun eja ni? Roberts ada S. Mana yang accurate? Okey, ini tak lengkap. Ini tak completeness tak lengkap. Completeness tak ada. Okey, lepas tu kita nak tengok dari segi consistent. Maybe dekat sini kita tengok pengisian maklumat tentang tentang alamat. Dah 12A. Nama jalan tidak ada. Tapi nama lain ada, kita letak Colfax, S-Man. Itu maksudnya konsisten you nak mengisi data tu. Kalau kena ada nombor dan alamat, jalan kena letak. Jangan letak nombor saja. Tak konsisten. Uniqueness of product, uniqueness of information, itu bergantung pada maklumat tu sendiri. Itulah macam ni berkenaan dengan alamat rumah. Timeliness kat sini tidak adalah. Maybe dia menggunakan kalau ada masa kat sini, kita boleh tengok macam mana maklumat tu dapat disampaikan. Okey, sekarang kita pergi kepada the poor information. Maklumat the four primary sources low quality. Okey, ini maklumat, kita nak tengok maklumat maklumat yang lemah, yang kita boleh kategorikan sebagai maklumat tu maklumat yang tidak kuat lah, lemah lah maksudnya maklumat tu. Okey, yang pertama kita ada online customer intention enter incorrect information to protect their privacy. Yang nombor satu ni sebagai contohnya, online customer intentionally enter incorrect information. Kadang-kadang kita sebagai customer, kadang-kadang Shopee sendiri dia akan tanya nama, IC, alamat dan sebagainya. Kita nak protect kita punya privacy, kita punya personal, kita letakkan nama yang bukan nama kita. Contohnya kalau saya Ahmad Nur Miswari, saya letakkanlah nama saya situ sebagai Ichigo bin Ibrahim. Lepas tu, tapi alamat yang sama, cuma nama dia berbeza. So orang tak tahu adakah betul nama dan sebagainya. Sebab kita nak jaga privacy kita sendiri. Kita tak nak ada orang tahu. Contohnya macam artis, dia tak nak tahu yang contoh Siti Nurhaliza, tak nak orang tahu dia duduk di mana. Dia menggantikan nama dirinya yang lain, tapi meletakkan barang tu di post ke alamat beliau. Okey, yang kedua, information from different system have different entry standard and format. Okey, maklumat yang lemah ni contohnya perbezaan sistem ataupun perbezaan cara pengumpulan data tu. Sebagai contoh kan, saya nak kumpul data berkenaan dengan student, saya ambil data tu daripada UPK, unit pengurusan kolej. Saya ambil maklumat daripada hal ehwal pelajar. Dua jabatan yang berbeza. Dua jabatan ni collect data secara yang berbeza juga. Maybe UPK melihat aspek berbeza untuk collect data dari segi maybe aspek taraf hidup, taraf pendidikan dan sebagainya. Tapi HEA maybe akan memandang ke arah level of your education. Dia tidak akan memandang lebih kepada student life dan sebagainya. So bila saya ambil dua-dua data tu, bila saya nak munculkan data tu, adakah data tu valid? Kadang-kadang tidak sama sebab dia tidak menggunakan standardized system untuk collect data. Okey, yang ketiga, call center operator enter abbreviated or erroneous information by accident to save the time. Yang ini contohnya
you call operator mana-mana, contoh you call lah operator untuk telekomunikasi. You call telekomunikasi, contoh you nak mengatakan tentang accident. Contohnya kita berlakulah accident di tengah jalan. You call 9999 9999. Okey, bila kita mengatakan okey, assalamualaikum tuan, saya tengah accident ni. Okey, bila 99 tu operator tu tanya, okey encik berada di mana? Kita pun kadang-kadang tak tahu. Kita tengok okey tuan, kiri kanan saya hutan. So maklumat tu tak low quality sebab kita tak tahu ada macam mana operator ni nak tahu you berada di mana. Kita bayangkan zaman tak canggih lah. Zaman sekarang kita boleh detect by location dan sebagainya kan, share GPS. Sekarang kita assume kita kembali ke zaman dahulu yang tidak ada GPS dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu di manakah keberadaan mangsa? Lepas tu save time. Kadang-kadang kita boleh tengok sini, saya call daripada Malaysia, saya call operator, contohnya operator di Mekah. Sini pagi, sana malam. Perbezaan masa kadang-kadang tu menjadi maklumat tu low. Otherwise operator tu tahu panggilan ni daripada Malaysia, dia terus deduct ataupun dia terus tambah ataupun tolak berapa jam untuk masa di Malaysia untuk current country tu. Yang keempat, third party and external information contain inconsistencies, inaccuracies and error. Okey, ini dari segi third party and external information. Contohnya kan, UiTM sendiri telah provide maklumat tentang pelajar. Contohnya saya ambil Akmal. Contoh Akmal ni, contoh saya HA kata Akmal ni seorang yang dean list every semester. UPK pula kata Akmal ni seorang yang active in UPK. Tiba-tiba ada third party, contoh kawan, maybe rakannya sendiri mengatakan kepada pensyarah, encik, Akmal ni sebenarnya acah-acah bagus, bla 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 dan sebagainya. Itu semuanya fake dan sebagainya kan. Lepas tu tiba ada external information, ada surat layang pula tampal di mana-mana kolej mengatakan Akmal ini merupakan seorang yang annoying, bossy dan sebagainya. So benda tu walaupun tidak kita tidak dari segi the quality information tu tak rendah, tapi sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi orang yang collect data tu. Kita akan cuba selidik betul ataupun tidak. Itu yang kita katakan low quality tu. Okay, yang seterusnya, potential business effect resulting from low quality information. Okay, yang ini lebih kepada impact low quality. Kadang-kadang soalan akan tanya, please explain ataupun elaborate impact ataupun effect low quality. Okay, and all of this, the statement ni you guys boleh hafal. Ada kata you guys tak hafal ataupun tak ingat, you guys boleh bagi dekat dalam final exam nanti kalau bertulis similar meaning ataupun KBKK. Tapi yang penting maksud KBKK tu dia relate dengan point ini. Kalau ada relate dengan point dalam slide ni, panel boleh mempertimbangtarakan untuk memberi markah ataupun tidak. Ini sebenarnya lebih kepada KBKK. Boleh? Okey, nanti kita akan bincangkan ni dalam WhatsApp group. Okey, ini pula adalah tadi impact negatif, sekarang ni adalah benefit ataupun good impact untuk information. High quality information significant can improve and making a good decision. Bila kita dapat quality yang bagus, kita boleh senang untuk buat keputusan, and then good decision, keputusan yang baik akan memberi kesan yang terhadap organisation bottom line. Contohnya kalau kita dapat good information mengatakan okey, esok harga quality mengatakan, contoh good quality mengatakan nilai RM Malaysia meningkat, di mana kalau kita ambil sin dolar, RM $1 bersamaan RM10. Kalau sekarang $1 Singapura RM3. Kalau tiba esok $1 Singapura RM10. So peningkatan nilai ringgit yang tinggi. So organisation menetapkan untuk kenaikan gaji ataupun bonus tahunan kepada pekerja. So dia akan memberi impact kepada bottom line dekat bahagian operation ataupun first line management. Kalau you ingat yang strategi tadi, yang paling bawah tu information granularities tu. Okey, selesai untuk chapter 6. Okey, untuk chapter ni saya ada kata kunci.
saya akan tanyakan dalam Google Form. Okey, kata kunci untuk chapter 6 adalah UITM FPP. Okey, itu adalah kata kunci untuk chapter 6. Okey, terima kasih.